bahagia rasanya oh bila kita bersama. Gingal si bakal unduknya dau belinggang-linggang linang tut dan lilimbo regang-regang omunung dia tinggi-tinggi gunung dan rambutnya Sumandak Sabah mana kau mau cari semua lawa-lawa pandai masak nasi muka cantik memang tidak lari pandai lagi dari kau lelaki Sumandak Sabah mana kau mau cari unduknya jauh gelaran diberi satu sabak nanti-nanti kalah atau menang ada yang sampai menangis tentang parah Sumandak Sabah mana kau mau cari semua lawa-lawa pandai masak nasi muka cantik-cantik memang tidak lari pandai lagi dari kaum lelaki Sumandak Sabah mana kau mau cari semua lawa-lawa pandai masak nasi muka cantik memang tidak lari pandai lagi dari kaum lelaki Sumandak Sabah mana kau mau cari unduknya jauh gelaran diberi satu sabak nanti-nanti kalah atau menang ada yang sampai menangis tanpa berhabis. Itu dia. Sembang dan Teguh hebat pagi-pagi ni. Ya, hibur. Kita terhibur pagi-pagi dalam borak kemudian ni. Rasa terus bertenaga ni. Betul. Jangan lagi pecah ni meja ni tadi pegang. Ya ke tengok tadi awak duduk Ni. macam ni. Aduh, Dia ada bagi tambah apa? lagu tu kata lirik dia kan. Sumandak Sabah lawa-lawa. Pandai Bukan masak, setakat pandai Sumandak. masak nasi. Pandai masak nasi bukan takat Sumandak aja. Penari lelaki pun lawa-lawa juga. Saya kalau boleh nak minta lagi sekali lah buat boleh ke? Alamak. Boleh, boleh. Boleh? Kerana Boleh, boleh. berilin dancer tu akan bersama dengan kita. Pak Kudi duduk dulu. Sabar, sabar. Saya Sebab tak boleh. Nampak macam tak geruan dia Pak Kodi. Teruja. Ya, saya macam betul. relax je kan. Tapi sebenarnya kita nak bagi tahu kepada anda lah sebab tadi kita semua sedia maklum bahawa sekarang ni adalah sambutan Pesta Keamatan. Betul. Di Sabah. Jadi oleh kerana itu kita bawakan untuk anda pada hari ini memang cukup istimewa. Special lah. Special. Special. Sebab kita di Malaysia ni negara yang kita ada berbagai kaum. Kita hidup dalam keharmonian dah lama dah. Jadi apa kata kalau kita belajar juga antara perayaan-perayaan yang ada, kita belajar budaya, kita kenal adat suku kaum lain juga yang ada di Malaysia ni. Jadi hari ni lah kita nak bawakan ni. Topik kita hari ni lah. Hari betul. ni punya topik pun ada kena-mengena juga. Betul. Jadi Pak Kodi, Pak Kodi. Setiap bersama Pak kita Kodi. lah. Ya, Encik. Tak, dia macam nyari tak kenal tau sekarang kan. Ini Muaz kenal betul ke Muaz Ya, ni? betul lah tu. Betul lah ni. Pak Kodi, Muaz dan juga Hafni. Yelah. Dah Sebab macam kita saya tengok sangga pun dah tahu dah. Bukan, Tahu sebab dah. kita kan sekarang berdua topeng. Tak Ikut pasal SOP. sekarang kalau bersanggul, orang confuse ni Hafni ke ni Pak Kodi. Tak, saya Dua kalau, bersanggul. kalau orang kopi boleh panggil saya Rudy ya. Itu ya. Boleh ke? Okey. Jadi hari ni itulah yang kita akan ceritakan kan. Meriahnya kita sebenarnya di Malaysia ni kan. Banyak perayaan yang ada. Hari ni kita akan bercerita tentang sambutan Hari Keamatan dan juga Hari Gawai, Mas. Betul. Jadi oleh kerana itu untuk anda kena terus bersama dengan kami kerana kita semua sedia maklum dalam keadaan kita menyambut perayaan ini semuanya dalam keadaan norma baru. Betul. Jadi kemeriahannya masih lagi dirasai. Cuma bagaimana agaknya cara perayaan norma baru itu akan kami bawakan pada hari ini. Ya. Tunggu. Tapi sambil-sambil kita nak kenal perayaan orang, nak tahu adat budaya suku kaum lain di Malaysia ni, kena ingat juga kita dalam fasa PKP ni dan kes semakin hari semakin meningkat. Betul. Yang mana semalam kesnya sangat-sangat tinggi. Dah menyeramkan. Ya, daripada 4 angka sekarang kita ada kemungkinan kalau tak dibendung lagi boleh jadi 5 angka tau. Semalam 9,020. Ini yang tertinggi setakat kita Sikit pernah capai. lagi, ya. Bukan pencapaian yang baik ni. Sikit lagi ya. Nak pecah 10 orang ni. Ini yang Iyalah, kena merisaukan nasihat kita sikit lah juga. Pak Kodi, orang ikut SOP Pak Kodi. Jadi kita kena jaga-jaga jugalah. Tolonglah kita minta sangatlah kan. Apa nama ni, follow, patuh SOP. Nak pergi, kalau tak ada apa-apa benda tak payah nak ke
terlerak. Kau nak pergi shopping, nak beli barang-barang dapur keperluan tu, kau boleh keluar seorang. Ya, betul. Tak payah nak bawa anak ke apa benda tu yang akan menularkan lagi kan. Betul. Merebakkan lagi COVID ni. Ya, dan kita juga amat risau apabila kalau kita tengok jumlah kematian semalam adalah juga paling tinggi dengan 98 kes kematian baru. Jadi kepada anda, COVID ini bukan main-main. Bukan main-main. Seperti kita semua sedia maklum bahawa apa yang akan dilakukan pada 1 Jun ini iaitu PKP lockdown secara penuhnya akan dilakukan. Jadi kita doakan juga semuanya dilindungi, rakan-rakan kita yang berada di hospital dan juga frontliner kita untuk betul. kuat Pak Udi. Yang betul. Bebanan sebenarnya untuk frontliners kita, especially dalam bidang perubatan, untuk berdepan dengan kes yang sangat tinggi setiap hari. Saya dengar ada yang sampai tak cukup tidur dengan pakaian PPE tu berpeluh-peluh. Kita pakai blazer 2 lapis pun dah berpeluh. Ni, ini pakai PPE ada melencon. satu lagi tu terbaring dekat van, sebelah van. Terbaring dekat sebelah van, kesian. Betul. Jadi tanggungjawab kita bersamalah. Kita sama-sama meringankan beban kita sesama kita. Hashtag kita gunakan daripada tahun lepas kan, kita jaga kita. Betul. Yang penting, yang satu lagi nak tambah, yang mana dah buat pendaftaran vaksin, kalau dipanggil jangan tak datang. Ada juga kes sekarang ni, dah sampai turn tak datang Pak Gudi. Itulah masalahnya. Masalah dia tu kan. Sebab satu mungkin mereka ni takut. Lepas tu kalau kita tengok berdasarkan pertanyaan, katanya pengangkutan jauh nak pergi ke sana. Itu alasan. Habis buat apa? Benda kena plan. Yelah. Tak Kalau boleh. mungkin golongan lebih berusia, kita yang muda-muda ni bantulah kan. Mungkin mereka tak tahu cara nak guna kan. Kita bantu supaya mereka yang berisiko dapat ambil vaksin secepat mungkin lah. Masa ni saya rasa kan kalau ada YB mereka yang menjaga kawasan tersebut, gunakanlah platform NGO untuk mengambil atau membawa warga emas ni pergi ke pusat untuk nak suntik vaksin ni. Betul. Saya macam ni pun dah ni dah. Dah ambil dah? Dah ambil dah. Pak Gudi dah? Come on lah. Itu nampak cergas. Tak agresif ni. Ada side effect apa-apa Pak Gudi? So far tak ada lagi lah. Tak Tapi ada ada demam, tak tak ada. ada, Pasal okey lah. Okey lah. Jadi oleh kerana itu, jomlah kita ada satu VT untuk anda, paparan istimewa kita nak kongsikan mengenai vaksin di kalangan golongan warga emas ni. Ya. Jom sama-sama kita saksikan. Pelaksanaan fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK bermula sejak 17 April 2021 mensasarkan sebanyak 9.4 juta penerima vaksin. Program vaksinasi ini membabitkan golongan berisiko tinggi, termasuk warga emas yang berusia 60 tahun ke atas di seluruh negara. Rata-rata warga emas tidak melepas peluang ini sebagai satu daripada langkah untuk memastikan mereka terus dilindungi. Vaksin yang diberikan untuk membantu merangsang sistem ketahanan semula jadi badan bagi mengurangkan risiko mendapat jangkitan virus. Borak Kopitiam meninjau mereka yang telah mendapatkan vaksinasi di Sabah. Saya telah divaksinkan baru saja sebentar tadi dan terasa seperti biasalah. Tidak ada apa-apa masalah. Baik, sudah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya tidak rasa apa-apa pun. Di vaksin tu saya tidak rasa. Saya tanya lagi, sudahkah? Sudah, dia bilang. Tidak rasa apa-apa. Alhamdulillah, bagus. Terasa bagus. Ada rasa bagus, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah, saya sebagai warga emas telah pun menerima vaksin dan telah divaksin pada hari kemarin, dan setakat ini apa yang saya rasakan semuanya dalam keadaan yang baik. Tidak ada yang dikatakan memudaratkan kepada tubuh badan hasil kesan daripada divaksinasi itu. Jadi walaupun saya rasakan ini adalah satu kaedah ataupun cara saya untuk menjauhi daripada jangkitan penularan COVID-19 ini. Dan berikut antara warga emas yang telah mendapatkan dos vaksin mereka. Tahniah kami ucapkan. Langkah mengambil vaksin ini dapat mengurangkan tahap komplikasi terhadap golongan warga emas yang mempunyai penyakit kronik. Kepada mereka yang belum mendaftar, peluang masih dibuka. Layari www.vaksincovid.gov.my untuk maklumat lanjut. Ya, kita masih lagi bersama dengan kita Borak Kopitiam. Jadi Pak Gudi nak pesan sikitlah. Pak Gudi umur pun dah meningkat dah kan. Jadi pada warga emas,
ada anak-anak dia tu kita kena bertanggungjawab lah. So pergi daftar mak pak kita yang dah berumur tu kan untuk vaksin ni. Betul. Kalau kita tak tahu kan. Jadi benda ni dah ada depan mata. Kita apa kita buat jelah. Betul. Tak payah nak tunggu lagi. Bagi anak tu kenalah bertanggungjawab kan. Suruh psycho sikit, suruh pergi kan. Bantu daftarkan ke. Tapi kan? saya tengok rata-rata Pak Kodi dia kata warga emas ni yang paling susah sikit kalau kita nak ajar vaksin sebab kalau dia kata tak nak, cara tu. Betul. Cara nak memujuk lama dia menolak. Orang lama memang Kena ada cara, dia Pak Kodi, takut sikit. Kalau Pak Kodi selalu kalau memujuk macam mana gayanya Pak Kodi? Memujuk tu? Buat lawak. Buat lawak? Terus tu orang register? Register kadang tak lepas ke dik. Kalau dia tak nak juga Okey. Tak nak juga dik. Baik, tak apa. Untuk anda semua, kami akan terus bersama-sama dengan anda dengan pelbagai lagi perkongsian pastinya untuk Pesta Keamatan dan juga Hari Gawai. Betul. Yang bakal kita sambut dan juga akan kita sambut sekarang ni kan di Borneo. Jadi untuk anda, terus bersama kami dalam Borak Kopitiam. Kembali selepas ni. Check it out. Alright, kembali lagi bersama dengan kami Borak Kopitiam Muaz dan juga saya hari ni Abeh. Abeh. Sebab apa Abeh? Sebab orang tak kenal. Kita pakai topeng dua lapis. Tipulah. Abeh producer kita sebab dia teringin katanya nak buat satu episod tu. Tak apalah, kita sampaikanlah. Okey. Jadi Abeh Hafni bersama dengan anda, Abeh Muaz dan juga Abeh Pak Kodi. Semua Abeh pula lagu tu. Semua Abeh. Jadi hari ini kita berkongsikan dengan anda Pesta Keamatan dan juga Hari Gawai. Betul. Seperti Hafni katakan bersama dengan kita, kadang-kadang kita ni memang duduk di Malaysia. Betul. Tapi tahukah kita mengenai perayaan-perayaan yang ada? Sebab tu kita ni walaupun kita lahir di Malaysia, tapi dari masa ke semasa kita kena sentiasa belajar mengenai culture masyarakat lain. Meriahnya kita rakyat Malaysia ni banyak perayaan. Jadi kalau kita belajar semua perayaan, semua budaya yang ada, contoh kalau keluar negara, kita boleh cerita dengan orang. Bangganya jadi rakyat Malaysia ni. Betul. Jadi Hef, di depan kita ni kalau mungkin saya tanya. Saya tahu. Tahu okey. Cuba kongsikan. Ini antara makanan apa Hef? Ini adalah makanan yang kalau tak silap saya selalunya kalau musim perayaan tu akan ada di Borneo kan, Hari Keamatan, Gawai. Yang ini adalah ambuyat. Ambuyat ya. Yang ini air kopi. Okey. Betul tak? Kopi gula apung. Kopi gula apung. Okey, yang ini adalah kuih sarang semut. Sarang semut, betul? Betul. Sarang semut. Alright. Okey. Yang ini adalah ayam dimasak dalam lemang, namanya saya kurang tahu. Okey. Tapi dalam buluh. Ayam masak dalam buluh. Ayam masak dalam lemang. Dia macam lemang lah. Tapi sebab itulah kita sekarang ni akan bersama dengan anda nak belajar mengenai makanan, perayaan rakan-rakan kita yang berada di Sabah dan juga Sarawak. Sebab tu kalau kita saja bercerita tu macam dengan Muaz lah, yang ni tak tahu sangat, yang ni tak pasti sangat. Kan? Kita tak ada yang pakar-pakar nak bercerita ke? Saya rasa sekarang ni kita ada pakar yang akan berkongsikan mengenai unduk ngadau. Pernah dengar tak unduk ngadau? Unduk ngadau. Saya pernah dengar tapi pemahaman tu kurang sikit sebenarnya. Okey, jadi sekarang ni kita akan bawakan anda semua bersama dengan rakan kita yang berada di Sabah, iaitu kita ada Tinda Rama Joanna Datuk Kitingan yang merupakan pengurusi unduk ngadau Berdeles Keamatan 2021. Selamat pagi, Joanna. Selamat pagi. Okey ke tu? Apa kabar? Khabar baik. Di sana okey? Sini okey. Okey. Joanna di Kota Kinabalu ya? Pesta Keamatan biarpun dalam COVID tapi dengan strict SOP. Itu yang kita nak fahamkan sebenarnya kan. Yalah kalau dan namanya pesta tu selalunya sepatutnya meriah, tapi dalam fasa kita dalam ber-PKP ni macam mana sambutannya tu Joanna? Sambutannya kalau secara fizikal memang sederhanalah. Kerana kita tidak boleh berkumpul lebih daripada 50 orang di Kuan. Tapi kita dalam dunia maya ini bolehlah melihat persembahan melalui live di FB. Kita pun bekerjasama dengan Astro, Prima, ada Keamatan TV, melalui Keamatan TV, and then juga UNK2U. Kita ada beberapa FB lagi untuk ngadau 2020 ya. Maksudnya sambutannya tu dalam kaca televisyen sahajalah tahun ni ya.
Ya. Dan juga media sosial yang kita tengok lah melalui Facebook dan sebagainya. Mungkin ada tema ke Joanna setiap tahun apabila Pesta Keamatan ini diadakan? Ya, pada tahun ini adalah Borderless Keamatan, Peace and Reconciliation, iaitu keamatan tanpa sempadan lah. Maksudnya tu keamatan tanpa sempadan tu macam mana ya Joanna? Ya, kita boleh merayakan keamatan melalui dunia maya lah. Jadi kamu masih boleh bersama kami, boleh lihat apa yang sedang berlaku di Sabah ini, terutama di Hong Kong Khoisan. Kita punya view pun moden, waktu malam sedap pintu tunan, kita punya view daripada 10,000. Jadi tuan mana boleh muat kan? Betul lagi, kiranya tanpa sempadan ni lebih ramai yang boleh menontonnya. Okey, jadi mungkin Joanna bersama dengan kita di Borak Kopitiam ni boleh kongsikan ya mengenai Pesta Keamatan dari segi legendanya dan juga adat tradisinya. Penerangan untuk saya dengan F ni yang mungkin kurang arif rakyat Malaysia yang nak tahu lagi mengenai Pesta Keamatan ni, Joanna. Okey, Pesta Keamatan bermula daripada tahun 1958, tapi secara ofisialnya telah dilancarkan pada tahun 1960 lagi. Dan untuk mandau yang pertama adalah pada 30 hari bulan Jun 1960 tahun 60. Kita sudah 61 tahun sudah dalam akan keamatan dan berapa dengar Joanna dia macam tersangkut-sangkut taliannya tu? Ya, saya mungkin kuat angin bah di sini. Jadi mungkin terdengar sikit. Okey, sekarang dah clear balik. Boleh Joanna sama semula. Clear sudah? Ya. Saya berduduk menghadap laut, jadi ada angin. Betul, tak apa. Bunyi seronok duduk menghadap laut dia. Okey, legenda Minadun ini secara brief lah ya, adalah mengesahkan anak dewa ataupun Kinengan dan Sumundu yang telah mengorbankan ibu yang mengorbankan anak supaya dia memberikan tanaman-tanaman yang barulah new life kepada dunia yang telah dilandahkan malapetaka disebabkan anak lelaki yang merosakkan dunia. Jadi anaknya yang dipanggil Pinozubung dan telah dikorbankan oleh ibu dengan memang seorang ibu kan memang sakit hati. Itu memang bukan senang untuk mengorbankan anak untuk dunia biarpun orang dewa-dewa itu. Jadi Pinozubung itu rela dikorbankan dan begitulah sejarahnya. Kenapa? Ya, sejarahnya. Legenda. Dan padi ada semangat padi kan. Dipanggil padi yang hidup dalam padi. Jadi Pesta Keamatan itu adalah merayakan ataupun memberi kesyukuran kepada Kinengan, kepada Tuhan supaya kita sentiasa diberikan berkat untuk adakan padi. Ataupun apa saja dalam sekarang ini, apa saja kita buat, kita berikan syukur. Dan karena dia melibatkan seorang anak perempuan yang sangat cantik yang telah hidup kembali, dan kecantikannya dikatakan sangat macam bersinar seperti matahari yang baru terbit, yaitu tunduk tadau. Tunduk. Itu sedikit penerangannya daripada Joanna. Yalah, kita mungkin
cabaran kita sekarang ni bila kita nak buat siaran live ni kan, dengan dalam talian mungkin ada delay sikit, ada sangkut-sangkut sikit, tapi harapnya apa yang dikongsikan tu mungkin kita fahamlah sedikit sebanyaknya kan tentang Pesta Keamatan ni, Muaz ya. Betul. Sekali lagi terima kasih Joanna. Semoga dipermudahkan segala-galanya Pesta Keamatan dalam norma baru, akan tetapi kita dapat rasakan mereka semua merasakan kemeriahannya ya, dan semua orang faham, semua orang harus berada di rumah untuk menjaga SOP-SOP yang telah ditetapkan. Terima kasih Joanna. Diri kita meriahkan Pesta Keamatan di rumah lah, kan? Ya. Jadi dan kamu boleh tengok live pada 31 hari bulan. Okey. Untuk Ngadau. Baik. Dan siapa yang dimahkotakan pada tahun. Baik, nanti sama-sama kita tengok saksikan dekat Facebooknya ya. Facebooknya apa tadi tu Joanna? Keamatan TV sama Unduk Ngadau to you. Keamatan TV dan juga Unduk Ngadau to you. Okey. Terima kasih. Terima kasih Joanna. Stay safe ya di sana. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Baik. Okey, seronok kita sebenarnya have belajar sesuatu yang baru lah pagi-pagi ni. Tapi agak mencampur jugalah saya nak belajar pun sebab yalah belajar dalam talian ni macam nilah gaya adik-adik kita belajar pakai PDPR semua ya. Ya. Lain tersangkut-sangkut. Bayangkan itu kalau dalam PDPR ada 40 orang. Lagi macam-macam. Tapi kan tadi Joanna ada sebut mengenai Unduk Ngadau. Betul. Ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita lihat kerana itu antara kiranya kemuncak acaranya. 31 nanti dekat Facebook akan dikongsikan Facebooknya Unduk Ngadau TV tadi dah beritahu kan. Okey, jom kita ada satu paparan istimewa untuk anda. Sama-sama kita saksikan. Pemenangnya Unduk Ngadau Karambunai Francisca Estenai. Dipersilakan Unduk Ngadau yang mendapat tempat kedua untuk menerima hadiah daripada tetamu kehormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua penonton Barak Kopitiam. Baik, jadi pada pagi ini saya bersama dengan Ratu Unduk Ngadau 2019 iaitu Francisca Estenai. Kita nak tahu dengan lebih lanjutlah mengenai diri Francisca sendiri. Boleh Francisca kenalkan diri dulu? Nama saya Francisca Estenai dan saya sebenarnya berasal daripada daerah Kota Belud. Okay, and then sekarang ni saya sudah berumur 27 tahun dan sedang melanjutkan pelajaran lah. Pernah join Unduk Ngadau, nak libatkan diri dalam pertandingan Unduk Ngadau sebanyak 3 kali. Yang kali pertama adalah pada 2016 di mana pada masa itu saya cuma berjaya menang tempat kedua sahaja pada masa itu. So orang cakap kalau sudah join sekali rasanya macam mau join sekali lagi kan. Saya join lagi balik pada 2019 dan masa itu baru saya menang Unduk Ngadau Keamatan 2019 lah. Boleh kita tahu sebenarnya apakah ciri-ciri ataupun tugasan-tugasan yang membolehkan seseorang peserta tu menjuarai Unduk Ngadau? Okey, sebenarnya untuk menjadi seorang Unduk Ngadau dia bukan semudah yang kita nampak, bukan sekadar datang libatkan diri dalam pertandingan kemudian pergi ke atas pentas untuk jalan-jalan saja dan persembahkan baju tradisi, bukan itu saja. Cuma bagi saya dia lebih dari itulah. Salah satu ciri-ciri yang diperlukan sebagai seorang Unduk Ngadau adalah semestinya sangat berani, seorang gadis yang berani untuk kemukakan pendapat dia. Dia jadi voice kepada orang dusun lah, kadazan dusun Murut Rumus di Sabah. Untuk menjadi seorang Unduk Ngadau juga dia kena buat persediaan yang banyak lah. So physical dan mental memang sangat-sangat penting lah. Selepas seorang gadis itu jadi Unduk Ngadau, dia kena banyak buat aktiviti lah. Contoh macam saya sebelum ini, selepas join Unduk Ngadau, saya lancarkan perpustakaan mini ada 2 tempat yang saya sempat buatlah di kawasan pedalaman. Dia kena banyak aktiviti kemasyarakatan, lebih fokus untuk membantu masyarakat lah begitu. Kita dapat lihat ada satu video di YouTube lah kan, kiranya macam pertandingan Unduk Ngadau tahun 2019
Jadi kita boleh lihat dekat situ setiap peserta mengenakan pakaian tradisi yang berlainan. Untuk Francesca sendiri pada waktu itu 2019 mewakili Karang Brunei. Jadi apakah jenis pakaian-pakaian tradisi yang dikenakan oleh Francesca? Setiap peserta akan memakai baju yang berlainan ikut daerah yang mereka wakili. Tapi pada 2019 saya wakil Karang Brunei. Di sana mereka bebaskan untuk kami guna apa-apa saja baju yang kami maulah. So saya ambil keputusan untuk bawa baju Kubayat Tungkat, iaitu baju kaum dusun Tindal di daerah Kota Belud. So baju itu actually their first time dipersembahkan di KDCA oleh saya sendirilah. So itulah yang akan menampakkan keistimewaan dan keunikan pertandingan tersebut. Kita boleh nampak kepelbagaian baju dan bahasa yang digunakan dalam pertandingan. Akhir dari saya ingin ucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan kepada semua, ataupun dalam bahasa saya Kepisunduan Yoku I Francisca Estenain untuk ngadau keamatan 2000 Hopadam Siam menganuku doko siwatan diti dama mason Kota Bian Omko Sikahan Tadau Tagaya do keamatan Kumatam Pinai Insanan Kosikau. Itu dia untuk anda semua kita berkongsikan, dan untuk pengetahuan anda untuk ngadau pada tahun lepas tidak diadakan. Cuma tahun ini diadakan dalam norma baru, iaitu dengan cara digital. Kita boleh tengok live nanti di Facebook. Nanti kita akan kongsikan juga. Okey, kita nak cakap siapa lagi ni Muaz hari ni Muaz. Yang menariknya kalau dah cakap pasal perayaan mesti pasal makanan pun kena juga. Betul. Tadi kita awal dengan Pak Kodi kan? Iyalah. Sekarang ni mana Pak Kodi ni? Tak tahulah mana Pak Kodi ni. Tengah makan ke? Ya, terima kasih rakan tugas saya sendiri dan juga Muaz yang semasa kita bersama berada di... Jauh Pak Kodi Ini action gimmick. Ni, hampa tak untung tau. Ni, Pak Kodi dengan ni, tetamu kita. Apa ceritanya tu? Kita ada usahawan kita iaitu Cik nak panggil apa? Red Zul boleh. Red Zul Ni kita sembang pasal pesta keamatan dengan Hari Gawai ni kan. Betul. Biasanya kan dia punya masakan dia yang istimewa. Yang istimewanya biasanya manuk panso lah. Apa so? Manuk panso ni ayam yang dimasak dalam buluh. Ini memang tradisi Sabah Sarawak lah. Bila gawai dan keamatan, ini lazim kita jumpa. Okey. Tapi yang atas meja ni dah dimodernkan lah. Maksudnya dimodernkan macam mana? Tanpa arak putih. Tanpa? Arak putih. Kalau yang tradisi dia memang ada arak putih. Tapi dia punya rasa macam mana? Ada beza? Memang beza. Sebab tu Italian kalau masak memang ada wine, cooking wine. So macam ni juga sama. So yang ni kita halalkan dia lah tanpa arak putih. Okey. Masak dalam buluh itu yang buat dia klasik tu. Baik. Ni semua pedas semua cukup ni? Cukup rasa. Boleh rasa? InsyaAllah boleh. Boleh. No? Yang buat dia special tu tepus. Tepus ni susah jumpa kat Semenanjung. Tepus. Dia family ginger jugalah. Dia keluarkan satu bau yang unik bila masak panso ni. Satu bau yang unik. Habis kalau susah dapat, macam mana boleh dapat? Kita import. Sebab tu dia harga dia macam kayangan lah. Tapi berbaloi. Sedap, nyaman orang Sarawak cakap. Saya boleh rasa no? Boleh. Bismillah. Agak agak renyah juga nak makan ni. Menu wajib apa dia? Menu wajib itulah kita ada panso, kita ada linut ataupun ambuyat. Ambuyat ni jangan laju sangat. Di Sabah Sarawak. Laju sangat cakap tu. Tak faham ni. Kalau di Sabah dengan Brunei dia panggil ambuyat ya. Mana ambuyat ni? Yang ni, yang putih ni. Ambuyat ni. Sagu. Sagu. Kalau di Sarawak kita panggil linut. Ini ambuyat. Ini ambuyat. Dekat mana panggil linut? Sabah. Sarawak panggil linut. Ni Sarawak dia panggil linut. Boleh nampak semua. Sagu base lah ni. Sagu rumbia. Dia makan ni macam mana? Okey, dua sambal ni, sambal asam dengan sambal belacan. Wah. Ini sambal asam. Kalau di Sarawak kita pakai bambangan buah mangga special lah di Borneo. Yang ni sambal? Yang ni sambal belacan Sarawak. Dia ada ikan bilis. Okey. Ikan bilis. Ada ikan bilis. Itu dia punya penambah rasa cinta tu. Okey, sekarang ni saya nak tengok demo. Okey, boleh. Orang semua nak tengok lah, bukan saya. Semua yang kat luar sana nak tengok demo buat ayam apa? Ayam panso. Ayam panso, ya. Demo dia kalau kita masak ni perlukan bunga kantan, lengkuas, halia,
Ini demo dia. Okey. Okey, serai pucuk Bandung Pucuk. Kalau dekat sini panggil pucuk ubi. Pucuk ubi. Okey, bunga kantan tu kita siatkan dia lah. Oh, bunga kantan tu kena siap dulu lah. Okey, ini tepus. Tepus ni yang susah dapat Tepus ni. Tepus ni apa? A kind of ginger punya family juga. Oh, ada dia dekat ginger hutan. juga. Susah jumpa. Tak pernah. Saya tak pernah tengok pun. Dia ada bau special tau. Bau special. Lagi apa lagi dia punya apa masakan dia yang lain lah. Cara masak dia pun. Cara masak dalam buluh. Kalau nak ikut klasik dalam buluh lah. Dalam buluh kita masukkan semua perapan tu, isi ayam, daun bandung, kita bakar. Biasanya berapa lama? Bau siap. 40-45 minit. Sebab nak make sure kan ayam tu masak. Ayam ni kena betul-betul masak. Oh, maksud dia masuk semua sekali ke atau masuk sikit-sikit? Masuk semua sekali. Masuk semua sekali dalam buluh. Penjagaan dia sangat rumit macam lemang juga. Jangan lemang tu terbakar, buluh terbakar. Jadi cuma beza lemang dengan yang ini banyak bahan-bahan dia. Banyak bahan-bahan. Daun bandung tu apa? Pucuk ubi. No. Yes. Kalau kat sini panggil pucuk ubi. Oh, daun bandung tu pucuk ubi yang ni. Betul. Ni pucuk ubi dia. Di Sarawak kita panggil pucuk Bandung lah. Okey. Pucuk Bandung. Sebutan je lah, benda sama. Okey. Macam ni dia tengah buat apa? Ini kita tengah masak lah. Kita masukkan bahan kisaran tadi tu. Minyak tu dah cukup naik bau, kita masukkan kisaran, kita gaul. Oh, kacau lah. Okey, itu perapan ayam tu yang kita dah perap ayam kali perap Semalaman lagi cantik. Oh, dia masuk, dia serap betul-betul. Okey, nampak dia pun macam dia kena tunggu panas dulu baru masuk. Yang ni dalam kuali metod yang sama. Kalau dalam buluh kita cuma masukkan semua dalam buluh. Dan kita terus bakar. Masukkan tepus. Masukkan tepus atau tuhau. Tuhau di Sabah. Dia panggil tuhau. Macam tepus ni kat mana boleh dapat kat Semenanjung? Susah dapat. Susah jumpa. Memang susah dapat, maksudnya tak ada langsung. Tak pasti kat mana. Belum ada lagi orang yang explore jumpa this kind of vegetable lah. Okey, yang ni pucuk Bandung. Pucuk ubi lah. Pucuk ubi. Oh, makna kalau kata orang sana nak duduk kat Semenanjung nak masak, nak buat ni susah jugalah kan? Susah, rumit. Sebab tu identiti di sana terkenal lah. Dekat sana tu apa tadi? Mana boleh dapat? Di pasar-pasar senang dapat. Terutama ni pasar Satok Pasar Satok. Memang banyak. Ini gaul kacau bagi sebati lah. Kalau suka bandung lebih tu kita masukkan lebih. Kalau masak macam ni pun mau 45 minit ke? Nak make sure ayam tu masak betul. Sebab ayam ni tak boleh semi cook, tak boleh, dia kena betul-betul masak. Ni dah siap kan ni? Dah siap. Okey, itu dia tu. Cara masak dia pun. Masak dah tunjuk. Okey. Dia punya masak tu pun nampak tu macam senang kan? Nampak senang. Nampak senang. Tapi saya rasa kalau saya tengok pada video tadi tu, masak dalam buluh lagi susah kot. Kalau nakkan klasik, autentik, buluh. Tradisional lah? Tradisional. Okey. Kalau macam ambuyak ni, macam mana nak masak? Ambuyak ni dia cuma perlukan air sejuk untuk kita ratakan dia punya tepung tu. Lepas tu kita masuk air panas. Dan kita kacau sampai jadi ketulan. Oh, macam ni lah? Macam ni lah. Ni kita dah masak ni? Dah masak dah. Berapa lama tu? Sekejap je. Dalam less than 10 minutes. Dia mudah. Okey, ini. Macam ni? Ini. Masukkan air sejuk. Ni cara dia? Ya, betul. Make sure dia tak ada berketul lah. Ratakan dia. Air tu kena air panas betul ke? Air sejuk dahulu. Air sejuk dahulu. Air sejuk dulu? Okey, dah rata. Baru kita masukkan air panas. Ni kacau sampai dia larut lah. Kalau saya nak share sikit tips. Kalau di Sarawak, most of them percaya pantang larang. Tidak boleh uzur masa buat. Tidak boleh bising. Dia tak jadi, dia betul-betul. Dia macam buat tapai lah. Macam buat tapai. Tapai pun ada pantang larang juga. Kena senyum selalu kan. So benda ni ada pantang larang. Some percaya. Itu terpulang. Okey. Tapi kita dah lalui, memang jadi. Bila kita riak, ada pernah tak kalau buat tu tiba-tiba saja nak ten? Pernah. Tak jadi? Pernah. Tak jadi? Kami husband and wife pun pernah terjadi. Sebab bila dia teringin nak makan, yang tolong buat untuk I. Kata, you buatlah sendiri. So bila I pergi buat tak ikhlas, dia tak jadi tau. Dia jadi berkentul. Okey, kalau masuk dalam kuali ni berapa lama? Yang ni sekejap je sebab kita nak bagi dia panas betul-betul. Some dia suka panas. Betul lah. Habis kalau macam ni, kalau katakan kita buat banyak-banyak, boleh simpan peti air? Boleh. Biasa kalau simpan peti air, berapa hari boleh tahan? One day lah. Not more than that. Sehari cukup. Okey, dia jadi. Dia kena, yang penting dia
dia kena pastikan apa tu tak betul lah. Tak betul. Kalau betul tak cantik lah. Tak betul. Dia tengok tutorial senang sebenarnya. Tapi bila orang cuba nak buat, dia tak edit, dia betul. Habis yang ni nak makan macam mana ni? Okey, kita gunakan chopstick. Kalau Chopstick? Sabah kita panggil candas. Dia buluh yang tak yang tak terpotong tu, candas. Tapi kita pakai buluh. Betul. Okey. Ambil dia. Ambil ni kita gulung-gulung. Gulung-gulung saya tunjukkan Tunjuk dulu. Alright. Kalau untuk beginner ni kita ambil 2 lah. Kita ambil 2 dan kita cuba. Dia kalau tengok dia macam kanji ya. Macam kanji. Ni kita sikit okey. Boleh Sebab tadi dalam petasan. Okey, ambil sikit. Okey. Jangan banyak sangat. Jangan banyak sangat. Okey. Alright. Lepas tu Pak Kodi boleh cicah sambal lah. Cicah sambal lah. Pilih yang mana suka sambal belacan atau sambal mangga. Mana biasa orang pilih mana? Ambil mangga dulu. Mangga dulu. Jangan mangga bincang elok. Bincang Macam ni lah. Cicah-cicah macam ni lah. Cicah? Oh, nampak? Saya cicah-cicah macam ni ya. Okey. Keunikan makan linut ni dia tak perlu digigit telan terus sebab dia kosong. So sambal ni yang jadi dia punya lawan. Memang sedap. Habis pedas dia ni. Boleh ni. Cik Rezo boleh. Pedas Pedas dia. Kenapa tak suruh makan ni dulu tadi? Sambal belacan lagi pedas. Lagi pedas. Nah, ya Pak Garif. Boleh kongsi IG. Boleh. Kalau nak follow kami, dapatkan follow kita punya Instagram di Dapur Puro. DAPOPURO. Tapi sedap sedap. Dengan nasi. Benar. Terima kasih Pak Kodi. Terima kasih Rezo. Sedap. Tapi dia pedas. Tak baru tahu Pak Kodi tak akan pedas punya. Bukan, benda tu mungkin pedas kot Ya. Tapi steady dia sambung lagi tu. Dia dah seronok lah tu. Dia dah seronok. Tak apa, sambil-sambil Pak Kodi tengah makan lagi ambuyat ataupun linut kalau di Sarawak panggilnya kan. Kita nak bagi laluan juga untuk kita punya keropok ni. Betul. Jadi untuk anda semua dalam kita akan berada di rumah ni, jangan risau, semua benda boleh kita beli online. Jom kita tengok keropok apa yang paling sesuai untuk anda. Hai, Assalamualaikum. Saya Datuk J, pengasas keropok Wera Tok Mah hari ni. Mari ke TV3 nak royak ke adik kakak bahawasanya produk kita, keropok Wera Tok Mah, dah 3 tahun di pasaran. Dan kita punya beribu-ribu orang ejen di seluruh Malaysia. Keropok kita ni berbeza dengan produk lain. Yang mana keropok kita ni nipis. Nipis rasa ikan asli dan diproses di kilang kita sendiri. Yang tak pernah cuba keropok Wera Tok Mah, boleh cuba hari ini dengan harganya yang amat menarik, RM8 sahaja. You akan dapat 1 tong besar ni. Tong 12 liter, RM8 sahaja. Jadi untuk awak cari pendapatan sampingan, boleh berniaga, boleh berbisnes dengan kami hanya serendah 100 lebih sahaja modal dia. Dan pulangan untung dia 2-3 kali ganda. Kalau you rajin, you boleh balik goreng, dapat 1 tong besar tu, pack balik dan jual dah dekat office ke dekat mana kan. Bersama keropok Wera Tok Mah, you all tak perlu risau tentang nak jual macam mana, nak pasarkan macam mana. Sebab bila join keropok Wera Tok Mah, kita adakan satu grup untuk coaching untuk ajar you macam mana nak jana income. Kak J dan semua ejen-ejen mengakui yang produk kami memang betul-betul viral. Kepada sesiapa yang nak jana pendapatan bersama keropok Wera Tok Mah, boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda ataupun layari Facebook kami HQ Keropok Wera Tok Mah untuk mendapatkan produk bersama ejen-ejen berhampiran anda. Jadi Kak J mengalu-alukan kedatangan anda semua untuk join keluarga besar kami di seluruh Malaysia. Jom sama-sama jana pendapatan di musim PKP ni. Tambah tadi Pak Kodi dah rasa dah kerti dah makan dia macam mana ambuyat. Dah. Kena gulung-gulung tu. Kena gulung. Tapi saya suka yang ni kot.
Oh, yang senang kan yang tak nak gulung-gulung sebab tak nak kantor skill tak kerti nak menggulung. Betul. Okay. Jadi untuk anda semua hari ini kita kongsikan Pesta Kaamatan dan juga sambutan Hari Gawai. Betul. Sebelum yang, tu Mas, mana kalau kita lihat semuanya tadi makanan tradisional, cara untuk meraihkannya kita apa sebenarnya sambutannya kan dah dikongsikan. Tapi sebelum tu kita nak selitkan sikit. Jangan lupa kita saksikan rancangan terbaru Sumbang Suara mulai 30 Mei ni Ahad 10.30 malam. Jadi orang tertanya-tanya apa tu Sumbang Suara? Adalah rancangan yang mengetengahkan penyanyi bersuara sumbang yang pastinya akan menghiburkan anda seisi keluarga. Hostnya Eli Mazlin dan pekriti tetap Dato' Awi dan Hazama. Saya rasa saya dah jumpa dah program yang sesuai dengan saya. Inilah dia, Sumbang Suara. Suara saya sumbang, boleh masuk kan? Terima kasihlah TV3. Tapi itulah Muaz sebab awak cakap suara awak sumbang, tapi awak tak terpilih untuk program tu. Itulah maksudnya bawah suara awak sedap. Jadi jangan lupa hari Ahad. Maksudnya hari ni hari Ahad Hari ni hari Ahad. Malam ni pukul 10.30 malam. Lupa hari. Aduh, hai. Okey, jadi untuk anda sekarang ni kita pastinya nak bawakan pula sesuatu yang menarik apabila kita di talian bersama dengan Cik Martin Dinel yang merupakan pengarah program Pekit Kumbang Gawai Dayak 2021 Datu Dr. Penguang Manggil. Selamat pagi Cik Martin. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Wow, kita berada sekarang ni Cik Martin di Miri, Sarawak. Terima kasih. Tadi kita dekat KK, sekarang kat Miri pula. Cik Martin okey di sana keadaannya? Okey. Okey, alright. Okey lah. Cik Martin, sebelum tu kita nak ucapkan selamat menyambut Hari Gawai Ya, terima kasih saya ucapkan dan selamat juga menyambut Hari Raya yang masih belum terlewat untuk saya sampaikan kepada rakan-rakan yang beragama Islam jugalah. Betul. Dan selamat Hari Gawai kepada semua yang berbangsa Dayak yang disambut tidak lama lagi lah. Baik. Cik Martin, tapi itulah yang kita nak fahamkan kan. Bila mana kita dah tahun kedua dalam fasa PKP ni, perayaan kita semuanya di rumah sahaja. Perayaan kita terbatas. Jadi macam mana dengan sambutan Hari Gawai untuk tahun ini tu? Ya, disebabkan oleh pandemik COVID-19, Hari Gawai tidak dapat disambut sebagaimana biasa. Tetapi kita masih bersyukur ia masih boleh diraikan mengikut ketetapan SOP yang telah dikeluarkan oleh Sarawak Disaster Management Committee SDMC. Ia boleh diraikan oleh ahli keluarga dalam satu bilik sahaja jika di rumah panjang dan boleh diadakan di bilik masing-masing lah. Masih boleh disambut. Okey, jadi mungkin Cik Martin boleh kongsikan secara ringkasnya sambutan Tetapi seperti aktiviti abang kita tidak dapat lah. Okey. Ya. Baik. Okay. Baik, mungkin secara ringkasnya sambutan Hari Gawai ni. Sebab kalau kita tengok secara asalnya adalah untuk menghormati semangat padi. Jadi untuk kita mudah fahami sebab sekarang ni saya rasa tak terlewat untuk kita sentiasa mempelajari perayaan-perayaan yang ada di Malaysia ni. Silakan Cik Martin. Ya, memang Hari Gawai ini bersinonim dengan semangat padi itu sendiri, iaitu pesta selepas musim menuai dan juga untuk kita bersedia untuk penanaman padi yang baru. Kalau kita imbau kembali sejarah Hari Gawai ini, ia tidak diiktiraf oleh pihak kerajaan British pada masa dahulu ya, tapi telah diperjuangkan oleh Datuk Seri Trazenda yang pada akhirnya diiktiraf pada 1 Jun bermula 1965 dan diberikan cuti umum sehinggalah ya ke hari ini kita masih boleh menyambut Hari Gawai seperti yang telah diberikan pengiktirafannya oleh pihak kerajaan. Jadi sampai hari ini masih ada sambutannya. Itulah orang yang memperjuangkan supaya diiktiraf. Tapi Cik Martin, yang saya nak fahamkan kan selalunya ialah kita ni mungkin kurang tahu. Jadi kalau sebelum Hari Gawai itu selalunya persiapannya macam mana? Dari segi makanan, pakaian, ada pergi shopping baju baru ke? Macam mana? Persiapan Hari Gawai itu sendiri ya memang shopping baju baru tu memang sudah ada, tapi saya ingin berkongsi tentang tradisi. Siapanya pada mulanya seperti di rumah panjang ataupun di bandar pun kita akan memulakannya dengan baum ya. Baum ini adalah mesyuarat. Kita akan menentukan apa program yang kita akan laksanakan sepanjang Gawai itu sendiri, terutamanya pada 1 Jun itu sendiri. Kerana pada Hari Gawai inilah peluang kita untuk mengadakan beberapa aktiviti. Saya berikan contoh, menziarahi kubur. Kalau mengikut adat Iban tidak boleh diziarahi
bila-bila masa yang kita mahu. Tetapi ia boleh diziarahi mengikut ketetapan. Jadi masa baum itulah yang akan kita menentukan. Begitu juga berkenaan dengan persiapan untuk menyediakan juadah makanan. Pada zaman dahulu kita akan pergi ke hutan untuk memburu atau mencari hasil-hasil tumbuhan seperti buluh digunakan untuk memansuh. Sebab itu Pulau Galau dan pemakaian benua ini sangat penting ya kepada masyarakat Iban sehingga ke hari ini. Sebab itulah sumber kita untuk menyediakan seperti yang kita tengok di dalam gambar buluh itu tadi, kita dicari dekat hutan ya. Kemudian persiapan yang lainnya bagi yang masih mengadakan upacara miring, semestinya mereka akan menyediakan diri untuk melakukan aktiviti tersebut. Maka demikianlah serba sedikit tentang persiapan Hari Gawai yang kita lakukan setiap tahun ya. Okey. Jadi Cik Matin, kalau kita lihat sejak dari dulu lagi sambutan ini telah pun diadakan, bagaimana dari ritual tradisionalnya? Adakah masih lagi dibawa daripada dulu sehingga sekarang ini, ataupun sekarang ini mengikut keadaan yang bersesuaian dengan perayaan Hari Gawai itu sendiri? Berkaitan dengan ritual ini, saya ingin berkongsi juga selain dari pada gawai Dayak yang diiktiraf oleh kerajaan, kita ada gawai-gawai yang lain yang kita adakan disebabkan perkara-perkara tertentu. Saya beri contoh sepertinya gawai batu, gawai hantu juga, dan juga gawai sandahari dan gawai burung, dan banyak lagi gawai-gawai yang lain. Untuk gawai Dayak ini, mungkin ritual yang kita masih lihat adalah ritual miring. Tetapi kalau gawai yang lain itu banyak ritual lain yang kita boleh lihat seperti niri pandung, bergendang rayah dan berayah. Berayah ini maksudnya kita membawa kepala musuh di sepanjang ruai tersebut. Ia mempunyai maksud-maksud tertentu. Maka boleh saya simpulkan ritual ini masih lagi diadakan di sesetengah tempat oleh sesetengah orang. Namun demikian disebabkan pengaruh agama Kristian yang masuk di negeri Sarawak sekarang dan ramai yang menganutnya, bagi yang tidak lagi mengadakan ritual ini, semestinya lah kita akan menggunakan cara berdoa mengikut keagamaan lah. Tetapi ritual ini masih lagi ada lah. Maksudnya kiranya adat yang masih lagi dijalankan juga untuk menyambut Hari Gawai. Tapi kemuncak selalunya Hari Gawai ni macam mana tu? Kemuncak Hari Gawai itu sendiri adalah ngirup air pengayung yang kami panggil. Ianya diadakan tepat pada pukul 12 tengah malam ya, pada 1 Jun itu sendiri. Maka sebelum 12 tengah malam itu, pada petang itu masa itulah yang kita akan mengadakan ritual miring, ataupun yang beragama Kristian akan berdoa. Tetapi selepas daripada itu, sebelum menunggu kemuncak 12 tengah malam ini, pelbagai perkara yang kita lakukan seperti suka neka, kita juga akan berpekik kumang, kita juga akan bermain alat tradisi muzik Iban, kita akan ngajat dan sebagainya. Sehinggalah menunggu detik 12 tengah malam itu, barulah kita akan ngirup air pengayung. Air pengayung ini adalah yang diperbuat daripada air tuak yang mempunyai maksud seperti yang dalam doa Hari Gawai itu, supaya kita gayu guru, gerai nyamai lantang senang nguan menua, yang bermaksud supaya kita sihat walafiat dan senang kita menghuni dunia ini. Itulah maksudnya, dan boleh dikatakan itulah kemuncak yang ditunggu-tunggu. Sekalipun kita tidak ada aktiviti lain, kalau kita Hari Gawai, ngirup air pengayung ini sudah cukup sebagai simbolik Hari Gawai itu sendiri. Baik, memang jelas kan dengan penjelasan daripada Cik Matin itu sendiri. Tapi kan kalau kita lihat Cik Matin, dalam isu-isu yang berbangkit baru-baru ini apabila mengenai baju tradisi Ngepan Iban yang diperkatakan, jadi semua orang memberitahu perkara ini harus dijelaskan kepada orang ramai bahawa baju-baju tradisional ini adalah satu kepentingan dan juga amat dititik beratkan oleh masyarakat di sana itu sendiri. Tak boleh buat main-main. Tak boleh buat main-main. Jadi mungkin penjelasan Cik Matin mewakili rakan-rakan yang lain. Silakan. Ya, berkaitan dengan isu baju tradisi yang telah diperlekehkan, mengundang ketidakpuashatian oleh golongan Iban, golongan Dayak. Malah golongan lain yang di Sarawak juga seperti Melayu pun menyatakan ketidakpuashatian mereka. Kita boleh lihat respon di media sosial itu sendiri. Ya. Tapi pada fikiran saya, kemungkinan apa yang beliau telah terlanjur lakukan bukanlah sengaja untuk menghina. Cuma masalah beliau yang saya rasa adalah kurangnya sensitiviti dalam gurauannya. Jadi saya amat berharap agar perkara insiden seperti ini, beliau pun sudah meminta maaf agar ia boleh diselesaikan dari segi adat jika perlu. Dan berkaitan dengan laporan polis yang telah banyak dibuat di negeri Sarawak ini, kita serahkan kepada pihak
berkuasa untuk melakukan siasatan, dan harapan saya ya supaya benda ini boleh menjadi iktibar kepada kita dan boleh beri kita ruang untuk kita lebih sensitif hidup dalam kepelbagaian budaya, dan agar kita kekal menghormati dan mengekalkan keharmonian di Malaysia ini menjadi iktibar daripada kes yang telah berlaku. Dan di satu sudut lagi, saya amat berharap kepada individu ini, seandainya beliau mendengar, saya ingin meminta beliau ya untuk membuktikan benar beliau tidaklah sengaja untuk menghina, tetapi beliau adalah tidak sensitif dalam gurauannya. Maka tunjukkan kepada kita, bantu kita kalau boleh mengangkat balik identiti Ngepan Ibad ini menggunakan platform dan kapasiti yang beliau ada, kerana beliau mempunyai pengaruh yang besar di media sosial yang mempunyai jutaan follower. Angkat balik, perkenalkan kepada masyarakat, bukan sahaja di Malaysia tetapi kepada dunia. Maka dengan cara seperti yang orang kata, ular yang menyusur akar tidak akan hilang bisanya. Kita sama-sama mendapat keberuntungan, dan beliau pun dapat membuktikan apa yang beliau telah lakukan hanyalah ketelanjuran. Dan saya juga ingin mengajak agar kita sama-sama memaafkan beliau, sebab beliau pun sudah meminta maaf, dan saya berdoalah ya yang baik-baik saja untuk beliau sendiri dan kepada masyarakat dan golongan Dayak. Semoga perkara ini diselesaikan dengan penuh kewajaran. Itulah harapan saya. Betul. Itu yang kita perlu tahu, sensitiviti dalam bergurau, especially kalau melibatkan budaya dan adat. Kita tak perlulah dibuatkan bahan jenaka. Tapi sebenarnya kalau kita tengok Cik Martin sebenarnya dari sudut positifnya pula kepada rakyat Malaysia yang lain yang belum tahu pasal Ngepan Iban sebelum ni, kita dah tahu dah pakaiannya. Ada manik apa nama tu? Marik empang. Lepas tu Marik empang. Lepas tu pakaian-pakaian yang lain secara tersusun. Kita jadi belajar juga pada masa yang sama, Cik Martin kan. Cuma yang sekarang ni lagi saya tertarik sebenarnya bila Cik Martin sendiri bercakap ni, nampak macam terlalu petah ni. Cik Martin sebenarnya kiranya sebagai seorang ahli pidato ke, sebagai pengacara ke, DJ radio ke, ataupun pengacara majlis bila berlaku majlis hari gawainya di sana ni. Tidaklah, saya berkaitan dengan teknikal lah. Saya bekerja dengan syarikat swasta iaitu Jotun Malaysia, berkaitan dengan cat. Tidak ada kaitan pun. Ya, tapi pada zaman universiti dulu saya pernahlah juga mengikuti program seperti debat dan pidato. Tapi bukanlah seorang yang hebatlah. Tapi okey, mungkin dari kesempatan ini Cik Martin boleh kongsikan sedikit mengenai program Pekik Kumang Gawai Dayak 2021 ni, Cik Martin? Ya, saya boleh. Berkaitan dengan program ini adalah program yang kita tidak dapat jalankan semenjak tahun lalu. 2020 langsung tidak ada Pekik Kumang ini, tetapi tahun ini kita bersyukur kerana dapat menganjurkan program Pekik Kumang Gawai Dayak 2021, Piala Yang Berhormat Datuk Dr. Penguang Manggil, yang diadakan secara maya. Kita akan mengadakan siaran secara langsung melalui Facebook page Yang Berhormat Datuk Dr. Penguang pada 6 Jun 2021 pukul 7 malam. Kita kan ada ramai penonton kerana kita percaya ramai golongan Dayak yang merindui kemeriahan Gawai Dayak ini ya. Jadi sama-sama kita nantikan pada 6 Jun 2021 itu nanti pada pukul 7 malam. Baik, Cik Martin, mungkin boleh kongsikan Instagram atau Facebook yang boleh dikongsikan supaya orang boleh cari Cik Martin di sana untuk berkenal-kenal ataupun nak bertanya tentang Hari Gawai. Ya, Instagram saya sangat mudah dicari. Type saja nama saya. Ini seperti yang dipaparkan di skrin. Facebook Martin Dinil. Boleh dicari MartinDinil. Begitu juga dengan Instagram pun sama. Baik, terima kasih sekali lagi Cik Martin penjelasan itu tadi. Ya, sekali lagi selamat menyambut Hari Gawai. Ya, dalam normal baru ni kita doakan dipermudahkan segala-galanya. Cik Martin. Stay safe, Cik Martin. Ya, terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Gawai. Selamat Hari Gawai, Cik Martin. Itu dia penerangan. Betul lah, cara Cik Martin bercakap tu, dia seketol loh sampai tu. Betul loh. Sebab dia jelas betul sebutannya satu-satu dan memang dia tahulah apa dia nak cakap kan, bahagian dia tu kan. Yes, okey. Jadi untuk anda penjelasan tadi kita dah belajar dan sekarang ni medium ada macam-macam. Kita boleh Google dan sebagainya. Di YouTube pun sekarang ramai yang kongsikan. Jadi sesuatu yang ada pada hari ini, Cik Martin sentiasa katakan kita berfikiran positif, kita memaafkan dan kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar lah ya. Okey, jadi untuk anda, jom kita nak bawakan kepada anda. Nak belajar fashion etnik kaum ni. Kita nak tahu. Ini sama-sama lah untuk kita belajar. Kita dah sediakan videonya. Jom saksikan. So, kita akan cerita tentang baju tradisional. So, pada di talian kita ada Kak Halina Kili. Hai Kak.
Hai. Mungkin akak boleh ceritakan sejak bila buat baju tradisional? Sejak akak zaman remaja lagi, Papang satu tak pandai nak berjahit tapi suka sangat. Sebabnya semua orang dah kena ada baju sendiri. Jadi akak pun cubalah. So apa antara baju-baju yang akan nak tunjuk dengan kita hari ini? Seperti yang akak pakai sekarang ni, akak pakai baju dari kaum Bidayuh. Tapi kaum Bidayuh ni ada banyak ya. Sekarang ni akak pakai baju kaum Bidayuh biatah lah. Setelah itu kita ada baju kaum Iban, tu baju kaum Hulu lah. Mungkin akak boleh ceritakan baju tradisional kaum Bidayuh, Iban yang Hulu ni, apa perbezaan dia? Kaum Bidayuh ni kita tengok dia ada aksesori tertentu. Dia ada boleh kita tengok beza daripada sini. Orang Hulu kan dia pakai bandik ataupun dia pakai ada bulu burung. Lepas tu Iban dia ada sugu tinggi. Tapi Bidayuh dia ada sepiah ni lah. Sepiah ni lah yang saya pakai ni. Lepas tu kalau yang orang Hulu biasa dia sampai betis. Lepas tu Iban pun sampai lutut juga. Paras lutut lah, lepas paras lutut. Tapi Iban dia jenis tenun lah. Tenun daripada puak kumbu tu kan. Lepas tu Bidayuh dia kalau dulu-dulu orang memang pakai hitam je. Adakah semasa gawai sahaja baju ni dipakai ataupun waktu-waktu lain pun boleh dipakai juga sebenarnya? Sebenarnya baju ni kan fleksibel. Dia boleh pakai mana-mana je. Ada perayaan sekolah-sekolah pun boleh. Jadi kahwin. Tapi kena pakai dengan cara baik lah. Berapa lama masa diambil untuk buat tu? Baju yang akak buat boleh ambil masa dalam 3 atau 4 hari. Tengok pada design ataupun tengok pada aksesori yang saya nak letak. Macam dia punya lapuci. Kalau untuk kaum Iban, saya tak boleh nak tunjuk sebab dia akan rasa 2 bulan, tahun pun ada. Sebab dia rumit. Dia kena satu-satu mani. Dulu pun sama. Dia kena sulam satu-satu. Masa setahun jugalah nak siapkan. Jangka masa yang dibuat tu memang agak lama kan. Mungkin harga dia pula. Untuk baju set Bidayuh kosong yang tak ada aksesori, satu set tu daripada topi, baju dengan kain dia paling rendah pun adalah 380 untuk biasa. Jadi kalau full aksesori, full set, dia boleh ambil dalam 1000 macam itulah. Jadi untuk orang Hulu, dia punya harga sekarang ni madik pun dah naik. Yang biasa saja pun dah 1000 lebih ke atas itu. Begitu juga dengan baju Iban. Set baju Iban untuk biasa saja pun dah 1000 lebih untuk biasa saja. Untuk yang ringan. Tapi yang original, saya tak pasti berapa harga sebenar. Mungkin apa sebenarnya keistimewaan baju tradisional setiap kaum ni? Kita boleh tengok dia ni dari kaum apa, tu kaum apa. Bila kita pakai ni, kita rasa macam saya pakai ni saya rasa cantik je. Keunikan dia, semua baju-baju tradisional yang ada dekat Sarawak, warna-warni dia, semua istimewa bagi saya. Ucapan saya, selamat Hari Gawai untuk keluarga di kampung, selamat Hari Gawai buat kawan-kawan, selamat Gawai semua warga Sarawak di perantauan, di mana saja berada. Selamat Hari Gawai, PKP. Alright, kami dari Board Kompeten juga mengucapkan selamat Hari Gawai untuk Kak Halina. Bye. Terima kasih. Okey, itu dia. Tahun kedua kita masuk dalam norma baru menyambut perayaan di Malaysia ni dan selamat menyambut Hari Gawai juga kepada semua yang menyambutnya. Tapi sebelum kita sambung lagi cerita pasal Hari Gawai ni, kita nak bagi laluan sekali lagi untuk JMTV kita. Jom saksikan. Sumpah memang tengah trending sekarang ni makan steamboat dekat rumah. Tambah lagi sekarang kan PKP. Hai, Assalamualaikum. Saya Cik Zaza, co-founder Rempah Odeng Cik Ena daripada company Masak-Masak Cik Ena. Alhamdulillah sekarang kita tahu PKP kita tak boleh nak keluar rumah. Nak pergi restoran, nak bawa anak-anak makan sekali pun tak boleh. Sekarang ni memang tengah viral sekarang Rempah Odeng Cik Ena. Kita nak masak steamboat dekat rumah pun mudah sangat-sangat. Rempah Odeng Cik Ena kita ada 4 flavor. Kita ada original, kita ada sup steamboat, kita ada extra hot spicy, kita ada juga kimchi. Mudah sangat nak masak steamboat dekat rumah. Kita just masuk air sahaja. Lepas tu kita masukkan rempah odeng dan masukkan bahan steamboat seafood. Mudah sangat-sangat. Kalau penonton di luar sana nak dapatkan rempah odeng Cik Ena, boleh dapatkan dengan ejen serta stokis yang berdekatan. Ejen kita boleh sediakan sekali dengan bahan steamboat, dengan seafood pun boleh, tak ada masalah. Dan jangan lupa sekarang ni kita ada offer beli 4 percuma 1, jimat RM26, hanya RM49 sahaja. Boleh menang emas raya. Boleh menang emas raya tau. Okey. Alhamdulillah pada minggu lepas kita dah bersiaran langsung dekat Borak Kopitiam. Alhamdulillah kita dapat ramai sangat-sangat customer daripada penonton Borak Kopitiam. Alhamdulillah penonton Borak Kopitiam memang sangat best sebab diorang support kita punya produk. Nak makan steamboat pun diorang beli rempah odeng Cik Yana. Pada minggu lepas kita berjaya closing ramai sangat customer dan ada yang terus join agent. Modal sangat-sangat rendah RM57 sahaja sebab ramai
ramai yang nak menjana pendapatan time PKP kan. So jangan lupa dapatkan rempah odeng Cik Yana sekarang. Boleh menang emas raya. Pergi ke page Masak-Masak Cik Yana ataupun terus WhatsApp kami 0102106530. Dapatkan hari ini rempah odeng baru Cik Yana. Hebat Cik Yana. Wow. Petah laju dia cakap bagus lah. Okey. Jadi untuk anda semua, kalau tadi kita ada bercerita mengenai Pekit Kumang Gawai Dayak 2021 ya. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya sambutannya dibuat dalam norma baru. Tapi antara peserta-pesertanya bagaimana pula? Apa yang persiapan mereka lakukan dan juga bagaimana dari segi persaingan untuk kali ini? Macam mana nak bersaing menggunakan apa ni orang cakap handphone semua kan, digital ni kan? Bukan senang tau, norma baru ni kita nak ni kan. Nak biasakan, nak sesuaikan. Tapi tak apalah, kita bertanyalah sendirilah kepada peserta-pesertanya kan. Okey, kenalah dengan 3 orang jejaka dan juga 3 orang wanita di talian. Okey, kita ada sambungan kita. Betul kan saya kalau saya salah sebut namanya? Medinia Mino, Cynthia JB Anthony, Evelyn Priscilla Thomas ada bersama kita. Hai. Hai. Mana satu ni? Nampak yang mana? Okey, mungkin boleh kenalkan diri semula supaya kita tahu yang mana satu yang mana ni. Kita kenalkan diri silakan. Yang mana? Kenalkan Cynthia, yang mana Cynthia? Okey, Cynthia yang bawah tu. Medinia, betul ya sebutannya? Medinia. Okey. Nice to meet you. Okey, dan juga Cynthia. Cynthia dan Evelyn. Nice to meet you too. Okey. Alright. Hai, kelul lidah berkata-kata nampak? Dia nampak peserta Pekit Kumang Gawai Dayak 2021 ni. Bukan Pak Kodi je. Saya pun sama. Okey, jadi kita nak tanya dengan Cynthia dululah. Bagaimana dari segi persiapan, mungkin dari segi umurnya, adakah ada tahap-tahap umur untuk nak masuk ni peserta-peserta ataupun bebas? Silakan. Cynthia. Hai, saya Cynthia. Saya berumur 26 tahun dan pihak penganjur membagi syarat untuk peserta berusia berumur 18 hingga 30 tahun. Okey, itu untuk syarat-syarat penyertaannya. Nak bertanya dengan Medinia pula. Medinia, sebab rasanya ini sebab kita dalam fasa PKP ni, jadi mungkin sedikit berbeza mungkin cara penilaian jurinya, cara pertandingan tu dijalankan. Mungkin boleh kongsikan sikit macam mana caranya tu. Adakah depan kamera dekat rumah sambil posing-posing, juri tengok daripada jauh ataupun macam mana? Untuk yang pemilihan, dia orang macam ni tau. Dia orang diberi tugas untuk ambil video selama 4 minit. Lepas tu dari 4 sudut. Depan belakang. Jadi dari situ orang akan pergi penganjur. Di sana dia orang akan ambil penilaian lah juga. Maksudnya kena siapkan video sendirilah. Ya, sebelum 4 hari bulan. Faham. Beserta dengan pakaian tradisional. Ya, betul. Faham. Okey, itu cara pemarkahannya ya. Okey, saya nak tanya Evelyn Evelyn. Hai. Sihat ya? Sihat. Saya cuma nak tanya dekat sana sejuk tak? Sejuk tak kat sana? Ada aircon tak? Sebab kalau ada saya bawa jaket. Gentleman. Lain macam soalan Pak Kodi keluar. Biasalah orang lama. Jadi soalan saya, Ketat. Tak, ni nak tanya pasal tadi kan penjurian tu. Pakaian apa? Kongsi. Boleh kongsi tak tarikan? I'm honored to be with Hafni, Muaz dan juga Pak Kodi. Terima kasih. Hafni, my favorite actor. Wow. Hafni, your favorite actor? Pak Kodi, which one? Okay, seperti yang saya tampilkan sekarang, saya memakai ngepan seribas. Ini yang dikenali sebagai ngepan seribas. Dan ngepan seribas ini itu mempunyai rawai. Ini dikenali sebagai rawai. Dan rawai ini ialah diperbuat daripada tembaga yang berusia ratusan tahun. Wow. Jadi dihiasi dengan shitting, perak.
Okey, tembaga yang ratusan tahun. Ini pakaian memang betul-betul tradisional. Saya seronok sampai menulis. Itulah dah macam dalam betul ni, betul-betul PDPR. Muaz sekarang betul-betul PDPR ni Okey. Evelyn boleh kongsikan tak ciri-ciri apa? Tarikan tu. Tadi yang ratusan tahun tadi. First of all memang peserta kali ini memang betul-betul besar, betul-betul hebat-hebat belaka. Mereka semua punya daya tarikan masing-masing. Jadi saya tarikan yang ada pada diri saya adalah pure Iban. Keluarga saya berasal daripada Rumah Panjang, Luban Ulu, Betong. Dan saya telah didedahkan untuk mengikuti pertandingan kumang ini sejak umur saya 8 tahun lagi. 8 tahun. Saya mengikuti pertandingan kumang di daerah Kuching. Setelah memenangi beberapa pertandingan gelaran kumang di SMK Dato' Tinggi Kedit Betong, daerah Lambir dan juga daerah Mia. Faham. Cynthia, bagaimana pula dengan Cynthia? Sebab kalau kita difahamkan semuanya berasal dari tempat yang berbeza. Adakah ini percubaan kali pertama ataupun sebelum ni dah pernah cuba Cynthia? Bagi saya ini adalah kali pertama saya mengikuti pertandingan kumang gawai. Namun begitu, saya mempunyai keunikan saya sendiri, yaitu saya mempunyai bakat menari tarian tradisional orang Iban yang disebut ngajat. Saya pernah mengikuti pertandingan ngajat dengan mendapat tempat kelima daripada hampir 50 orang peserta. Itu adalah pengalaman yang berharga bagi saya lah. Faham. 50 peserta. Ramai. Okey, Medina pula nak tahu. Medina. Okey, selain daripada video yang perlu diambil sendiri dekat rumah dalam masa 4 minit dengan memperagakan pakaian tradisional, apa lagi antara tugasan-tugasan yang diberikan oleh juri untuk dinilai itu? Antara tugas adalah mempromosikan diri sendiri. Lepas tu video kita perlu selitkan mesej pandemik juga. Macam mana kita orang raikan gawai ini dalam selepas dan sebelum COVID. Faham. Jadi mesej tu dia perlu bagus lah. Dia perlu memberi impak yang bagus untuk orang lain. Medina pertama kali turut serta atau pernah sebelum ni? Ini kali pertama saya ikut pertandingan Pekit Kumang. Sebelum ni saya cuma join pageant lain macam Miss Grand. Faham. Okey, bagi anda bertiga, kalau orang nak menyokong anda, macam mana cara dia? Evelyn, macam mana kalau cara orang nak menyokong? Mereka dapat menyokong kami melalui Facebook page Wabi Datuk Dr. Peguang dekat page dengan memberi like, reaksi like pada nama saya sendiri, Ibn Priscilla, dan bagi yang dengan peserta lain sekali. Jadi mereka juga akan dinilai dari segi reaksi like yang terbanyak. Faham. Okey, memang digital lah, semua digital lah. Semua digital lah. Siapa follower yang ramai, siapa yang mungkin juga yang pandai menari akan ada follower yang ramai. Mungkin juga yang pernah jadi model akan jadi follower yang ramai. Betul. Tapi kan? Muaz, apa yang dikongsikan tu dekat Facebook, satu Facebook dikongsikan macam-macam video. Jadi like mana yang dapat dekat situ ya. Betul? Jadi terima kasih banyak-banyaklah kerana bersama kita dekat Borak Kopi Tiam ni. Semoga berjaya kepada Medina, Cynthia, Evelyn, all the best. Stay safe ya. Okay. Bye. Yes, untuk thank you kepada Kopi Tiam for this opportunity. Thank you very much. Betul. Yeah, thank you very much. Terima kasih. Terima kasih. Okay, saya mengatakan ini untuk gawai gayu guru gerai nyamai untuk semua rakyat Sarawak yang meraihkannya. Okay? Thank you. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk Medina, Cynthia dan juga Evelyn kan. Komitmen kita minta dia pagi-pagi ni pakai kostum tradisional kan untuk interview ni. Jadi kalau kita tanya mana satu yang nak di-like ya?
Itu semua saya tak tahu. Tengok gitu. Tak, kita pergi sama-sama ke Facebooknya, kita like yang mana pilihan kita. Jadi kita akan tahu nantilah, tak lama lagi akan dikongsikan siapa yang bakal jadi juaranya untuk tahun ni, Muaz. Okey, jadi Pak Goni, sebelum kalau kita nak like ke kita ataupun kita nak follow ramai, kita kena berlakon filem. Macam Pak Goni berlakon filem, nanti dah berlakon filem dah. Ada juga. Ada juga, sebab tu followernya ramai. Jadi ini ada satu filem yang saya nak kongsikan bersama dengan anda, iaitu filem Bollywood terbaru. Tajuknya adalah Rather the Most Wanted By. Radi ke Rather? Entahlah. Lebih kurang itulah. Rather the Most Wanted By yang dibintangi oleh Salman Khan lah. Jadi tayangannya anda boleh tonton di cinema.tonton.com.my bermula 3 Jun 2021. Betul. Okey. Rasa tak puas. Tadi kan kita dah minta awal-awal tadi kita dah minta nak lagi. Boleh ke tidak? Bolehlah kita menari. Alright. Jadi kita nak bawakan sekali lagi ni persembahan istimewa daripada penari kita yang dah awal tadi ada, tapi kali ni dia bersama dengan suara yang awal tadi keluar. Betul. Kita rindu. Suara yang tadi lain, tapi yang ni bukan suara dia ke? Bukan suara dia. Itu lain. Macam sama suara dia. Dia ni usahawan wanita yang berjaya sekarang tau. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita menjemput Ayu Dame. Let's go. Okey, kita bersama lagi dalam Borang Kompetia. Nampak tak tadi? Ayu dah ambil dengan lagu apa? Sumandak Sabah. Sumandak Sabah mana guna. Tak apalah Pak Kudi. Tahu. Kita mention ini tak ingat, takut salah. Okey. Jadi pada yang suka menonton drama bersiri, jangan lupa saksikan Sabarlah Dua Hati. Mampukah Cinta Arfan dan Fira meredakan segala dugaan? Apakah kesudahannya? Adakah Opah akan terus membuli Fira, akan menerima dia sebaiknya? Jadi saksikan pada hari Selasa 7 malam di TV3 ya. Nampak tak? Sabarlah Duhai Hati, Minggu akhir. Salam sayang di Akasia TV3. Alright, itu dia minggu akhir Sabarlah Duhai Hati. Muaz mana Muaz? Ada. Saya dengan Ayu Dame, apa khabar Ayu? Alhamdulillah. Lama tak dengar cerita awak.
Macam ni lah. Macam mana sekarang dengan ceritanya usaha wanita cili ada? Ya, masih lagi dengan pertanian, masih menanam cili, timun dan segala-galanya. Hebat dah. Okey, Ayu, mungkin ramai yang tertanya, macam mana Ayu boleh tiba-tiba berubah pula angin untuk buat pertanian? Ada pengalaman waktu masa kecil-kecil dulu? Sebenarnya kalau pengalaman tu based on suami sebenarnya. So, apa yang kita terfikir, kalau orang tahu apa yang mula-mula tu adalah satu benda yang macam dia tak terlintas pun. Tapi kita just macam fikir kenapa kat pasaran ni asyik tak cukup je. So dari situlah kita start buat. Bijaklah awak dengan suami mengambil peluang yang ada. Jadi mungkin bila kita cerita mengenai Pesta Keamatan ini, Ayu pastinya dekat dengan masyarakat di sana. Banyak buat persembahan sewaktu berada di Sabah. Betul. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit gambaran kemeriahan sebelum pandemik itu sendiri. Kalau boleh tengok pun dekat ada tadi satu slot tadi, memang apa yang kemeriahan tu bila kita berada dalam contoh dekat KDCA lah kan, dekat tempat tu memang macam oh my god, bila nak umum unduk tu lagi lah macam siapa ni. Maksudnya sebab dia daerah-daerah yang bertanding. So itu yang salah satu momen untuk kita lah. Mana satu yang menang, siapa yang jadi unduk tahun ni. Tapi itulah macam tahun lepas kita tak dapat kemeriahan tu. So hopefully untuk kali ni, tahun ni adanya orang cakap dalam media media sosial so dapat diteruskan lagi ke kemeriahan tu. Tapi pastinya Ayu merindui keluarga di Sabah. Berapa lama Ayu tak balik dah? Ada 2 tahun lebih. Tapi hari tu Ayu sempat balik sebelum puasa. Ayu sempat balik. Cuma untuk raya ni memang cakap kali ni memang kita kena balik. Tapi tak boleh balik. Tapi tak apa. Pasrahlah kan. Kita sayang keluarga kita kat sana. Betul. Dan kita doakan juga mereka berada dalam keadaan yang baik. Dan selain daripada Muaz bersama dengan Ayu, tadi kan kita dah saksikan persembahan daripada brilliant dancer. Jadi Hef, mungkin ada pertanyaan tadi dia kata sibuk dia nak tanya macam mana tarian ni kan? Bukan nak tanya pasal lirik tu sebenarnya. Semangat Sabah mana aku nak cari ni? Semangat Sabah ada di Sabah Pak. Ayu okey Ayu. Paling dekat dia di sini Pak. Saya nak tanya dekat sini lah kejap lagi. Tapi saya risau. Saya risau pasal Ayu ni. Tangan tu tak berat ke lama-lama angkat? Mana? Ni. Nampak macam berat emas tu. Okey, kita ada Fadli tu. Fadli, Meme dan juga Anas. Sebelum tu saya nak tanya dulu sebab tarian ni kita tahu kan, tarian yang dah ditarikan oleh brilliant dancer tadi ni biasanya kita nampak dekat Borneo, Sabah, Sarawak. Tapi ada orang Johor tadi. Yang mana seorang orang Johor tadi? Mungkin nak menjawab soalan ni. Silakan ambil mic. Macam mana awak boleh belajar tarian tarian kebudayaan dari Sabah dan Sarawak sebenarnya? Student Aswara. So kita memang belajarlah untuk dalam Aswara kita memang belajar semua aspek tarian Malaysia. So kita memang ada titik beratkan semua tarian-tarian di dalam negeri satu Malaysia lah. Kepelbagaian lah belajar tarian tradisi yang ada di Malaysia. Okey, Mimi pula. Mimi kan? Mimi. Okey, Mimi asalnya memang dari Sabah. Di daerah mana? Dekat daerah Penampang. Okey, macam Mimi sendiri kalau asalnya suku kaumnya adalah Kadazan Dusun. Memang inilah pakaiannya. Memang ini baju tradisi dia. Jadi ini tarian yang memang membesar daripada kecil sampai sekarang menarilah. Tarian Sumazau. Cuma yang kita nak fahamkan bila menari tu kan. Contohlah macam ada orang daripada negeri lain yang belajar tu. Macam mana Mimi sendiri rasa? Saya macam susah nak mengajar ke? Kenapa ni lain? Bukan macam ini. Maybe ada sikit lah. Tapi macam kalau macam kawan saya ni dia dah belajar dari Aswara kan. So dia senang. Dia memang ada bakat tersendiri. Tak ada masalah. Bagi step je dia boleh buat. Jadi untuk kita pun yang mungkin bukan daripada Sabah dan Sarawak, kalau kita nak belajar tarian tu tak ada masalah lah Mimi. Tak ada masalah. Yang penting bakat. Mimi kena ajar Hafni ni. Dia ni keras. Dia nak kata yang penting bakat. Tegang-tegang bakat tu tak ada. Minta Pak Kodi lah buat demo. Pak Kodi, mari Pak Kodi. Saya beli dari belakang boleh? Pak Kodi dari belakang. Okey. Sini boleh. Okey. Apa nampak? Okey. Satu step. Soalan saya senang ya. Ada soalan. Soalan dia senang ya. Kalau macam saya nak belajar menari, agak-agak berapa lama nak ambil masa? 3 tahun. Belum tentu. Itulah macam saya cakap, kalau macam Pak Kodi memang dah berbakat, ada macam dah memang tahu menari asas. tu bagi gerak je boleh bergerak. Satu hari pun boleh lah. Okey, satu hari Pak Kodi.
Tak apalah, Raya tak nak sebulan ni. Tak apalah, Abang Kodi, kita bagilah mereka ni buat persembahan lagi sekali. Kita nak dengar persembahannya dan juga tarian. Terima kasih semua yang menonton hari ini. Harapnya dapat manfaat daripada ilmu yang kita kongsikan berkenaan dengan Hari Gawai dan juga Pesta Keamatan. Kita jumpa minggu depan, Kodi. Jumpa minggu depan, insyaAllah. Alright, jadi untuk anda, jom kita saksikan persembahan istimewa untuk semua rakyat Malaysia yang cintakan keamanan, jaga diri, lindungi semua. Assalamualaikum.